Selamat siang saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Uzi bin Dollah. Saya merupakan pelajar KPS 3014 kumpulan I dan ketua kumpulan bagi kumpulan 7 yang bertajuk pengurusan penasihatan murid di sekolah. Hari ini saya ingin membentangkan bahagian metodologi kajian dan juga hasil dapatan kajian bagi objektif 1. Metodologi kajian merujuk kepada sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Terdapat beberapa jenis metodologi kajian yang kami telah gunakan untuk melaksanakan tugas ini. Metodologi kajian kami telah gunakan terbagi kepada dua jenis, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Dalam aspek kuantitatif, kami telah menggunakan instrumen kajian iaitu borang kaji selidik. Bagi kaedah kualitatif pula, instrumen kajian yang kami telah gunakan adalah temu bual, rujukan ke perpustakaan dan juga melayari internet. Kaedah kuantitatif merupakan satu kajian umumnya menggunakan analisis statistik. Ia lebih bersifat objektif dan berorientasikan hasil. Maklumat berbentuk primer ini dikumpul dari borang soal selidik dalam bentuk Google Form yang diedarkan kepada 20 responden yang telah dipilih dalam kalangan guru di sekolah A. Bentuk item yang dikemukakan ditunjukkan dalam bentuk skala Likert dan jawapan setuju, tidak setuju atau kurang pasti. Pula kami juga telah menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif merupakan suatu proses inquiry ke arah pemahaman yang didasari kaedah pengumpulan data yang lazim digunakan apabila meninjau sesuatu permasalahan sosial, dan kaedah ini melibatkan kepelbagaian kaedah secara berfokus. Antara kaedah yang kami gunakan dalam kaedah kualitatif adalah kaedah temu bual. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci tentang isu kajian ini secara langsung daripada dua orang responden yang terpilih. Responden dipilih setelah dikenal pasti mereka merupakan guru unit bimbingan dan kaunseling di sekolah A. Kaedah ini digunakan untuk memperoleh data dan maklumat bagi objektif pertama. Kami juga telah menggunakan kaedah rujukan ke perpustakaan dan juga kaedah melayari internet untuk mendapatkan jargon daripada sumber yang diiktiraf oleh kerajaan, iaitu laman rasmi kerajaan, contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia, serta beberapa laman web kerajaan yang lain. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang dapatan kajian objektif 1, iaitu hasil dapatan kajian daripada kaedah kualitatif, iaitu menganalisis bidang tugas dan tanggungjawab dalam pengurusan penasihatan murid di sekolah A. Berdasarkan data yang diperoleh daripada temuan yang kami telah buat, bidang tugas dan tanggungjawab dalam pengurusan penasihatan murid di sekolah A terbahagi kepada dua unit, iaitu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan juga akademik. Pertama, dalam bidang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah A pula dikategorikan lagi kepada tiga bidang, iaitu bidang kerjaya, bidang keibubapaan dan juga bidang pembangunan diri. Bidang kerjaya sekolah A bertujuan untuk mengenali, menasihati dan membantu murid yang memerlukan jawapan tentang soalan yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya. Hal ini berdasarkan kepada fail meja unit bimbingan dan kaunseling di sekolah A. Antara perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bidang kerjaya sekolah A adalah pemberian maklumat, iaitu memberi maklumat tentang peluang-peluang pelajaran, latihan dan pekerjaan selepas SPM dan STPM, serta maklumat yang mendalam tentang pekerjaan.
Antara aktiviti yang mereka laksanakan bagi kategori ini adalah mengadakan lawatan, ceramah, seminar dan tayangan video kerjaya. Input yang mereka gunakan adalah inventory minat, inventory nilai, inventory personality dan juga pengumpulan maklumat kerjaya. Bidang keibubapaan sekolah A pula bertujuan untuk membantu ibu bapa dan keluarga dalam menyelesaikan masalah ponteng kenakalan murid melalui lawatan ke rumah serta bimbingan individu. Oleh itu, mereka dapat mengetahui latar belakang keluarga murid tersebut serta dapat menyelesaikan masalah murid dengan lebih efektif dan efisien. Antara input yang digunakan oleh sekolah A dalam bidang ini adalah komunikasi, perkembangan murid serta isu-isu kekeluargaan murid tersebut. Seterusnya, kaedah yang digunakan oleh sekolah A dalam bidang ini adalah mengadakan ceramah, seminar, forum, lawatan ke rumah, conference, pameran dan hari keluarga. Akhir sekali, bidang pembangunan diri di sekolah A bertujuan untuk membantu membimbing murid dalam menyelesaikan masalah diri sendiri dan dengan cara dan kaedah sendiri berdasarkan panduan yang telah dibincangkan. Antara input yang digunakan untuk bidang ini di sekolah A adalah kemahiran komunikasi, kemahiran penyelesaian masalah, kepimpinan, kemahiran sosial dan juga pengurusan diri. Kaedah sekolah A bagi bidang ini pula adalah dengan mengadakan latihan dalam kumpulan, lawatan ke rumah, ceramah dan praktikum PRS iaitu pembantu rakan sebaya. Di samping itu, bidang akademik sekolah A pula juga terdiri daripada 3 bidang iaitu bidang psikososial dan kesejahteraan mental, bidang pendidikan pencegahan dadah, rokok, inhalan dan HIV atau AIDS serta pengurusan dan pentadbiran. Pertama sekali, bidang psikososial dan kesejahteraan mental di sekolah A bertujuan untuk meningkatkan psikososial pelajar serta meningkatkan tahap kesejahteraan mental pelajar agar dapat menyeimbangkan antara tuntutan kehidupan dan juga tuntutan untuk meneruskan pembelajaran di sekolah maupun institusi pengajian. Input yang digunakan oleh sekolah A untuk bidang ini ialah ujian personality, merujuk kad maklumat diri pelajar dan juga pengurusan tekanan. Kaedah sekolah A untuk bidang ini ialah mengadakan forum, bengkel atau seminar, kem bina insan, ceramah motivasi dan juga perkemahan ibadah. Bagi bidang pencegahan dadah, rokok, inhalan dan HIV atau AIDS, sekolah A pula bertujuan untuk membantu murid agar berupaya berkata tidak serta mengenal dan menghindari daripada rokok dan dadah. Sekolah A juga berkongsi maklumat murid dengan Badan Pencegahan Dadah seperti Pencegahan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam, Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Antara input yang digunakan oleh sekolah A bagi bidang ini adalah kemahiran sosial, pembangunan seksual, kemahiran menghindar jangkitan HIV atau AIDS dan juga pendidikan kekeluargaan. Kaedah sekolah A untuk bidang ini adalah mengadakan seminar atau bengkel, 5 minit anti dadah, pameran dan juga ceramah. Akhir kata, bidang terakhir sekolah A adalah bidang pengurusan dan pentadbiran yang bertujuan untuk menguruskan urusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidang bimbingan dan kaunseling serta mengurus dan menyelia sistem fail. Segala jenis fail sekolah A telah dilabel dengan nama dan nombor siri yang unik. Antara input yang digunakan oleh sekolah A untuk bidang ini adalah maklumat kerja, maklumat pendidikan dan latihan, maklumat dadah, maklumat HIV atau AIDS, rancangan tahunan, kertas kerja program, buku rekod perkhidmatan,
borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, jadual waktu perkhidmatan, maklumat murid, laporan program, keceriaan bilik kaunseling, papan kenyataan bimbingan dan kaunseling, laporan dan rekod sesi, penilaian program serta rekod dan laporan keuangan. Akhir sekali, kaedah yang diamalkan oleh sekolah A bagi bidang ini adalah sistem fail, paparan, sebaran, brosur atau pamphlet poster, buku scrap dan juga perkongsian. Sekian sahaja bahagian saya dalam membuat tugasan ini. Sekian, terima kasih.